Hai, Assalamualaikum. Testing suara, boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, sesiapa boleh respon lah dekat komen tu. Takut saya cakap sendiri kan. Okay. Apa-apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim, Junior Programmer dekat Amti Solution. So hari ini, seperti yang semua sudah tahu, saya akan bincang pasal SQL. Pernah dengar pasal SQL? SQL ni familiar tak dengan korang? Pernah dengar tak SQL ni apa? Okay, so hari ni kita akan cuba bincangkan lah pasal SQL ni. Apa sebenarnya SQL ni kan? Boleh buat sistem ke? Gitu. Kalau tak pernah, hari ni kita jadikan dia pernah. So first time ni. Okay. Hari ni saya nak share pasal SQL ni, pengenalan SQL dengan korang supaya korang tahu apa itu SQL sebenarnya, apa tujuan kita guna SQL ni kan. InsyaAllah saya akan explain sesimpel yang mungkin untuk korang faham dengan elok. Ok, apa khabar semua hari ni? Puasa cukup ke so far? Minta-minta yang lelaki tu semua cukup lah Tak ada alasan kalau tak cukup tu, melainkan ada kerja berat ke apa ke kan. Ok, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan terus ke slide saya. Kita akan bincang sama-sama pasal SQL ni. Ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di ruang komen, InsyaAllah saya akan jawab. Ok, semua boleh lihat saya punya slide. Harapnya boleh nampak. Ok, SQL seperti yang semua tahu, kita ni semua gunakan data. Semua benda kita gunakan data. Nak data orang, data kereta, data company, data keluarga, macam-macam, semuanya data. Tapi masa lalu, masa zaman awal-awal komputer benarkan, kita semua guna file kan, masih guna file. Kalau kita pergi dekat company yang lama tu, legacy tu, mesti ada satu bilik tu memang store macam-macam file semua kan. Itu dulu punya cara. Sekarang ni semua main sistem online je, semua pakai komputer. So macam mana kita nak uruskan data-data kita yang kita simpan tu? Dia tak boleh macam buka komputer terus dapat je, tak boleh. Dia, cara dia, kita gunakan SQL. Contohnya ok, kita pergi ke sebuah kilang. Kita nak barang tu, kita tak boleh pergi masuk suka hati je kan, sebab nanti mesti ada security. Lepas security nanti mesti ada orang personal dia yang uruskan kilang tu, mesti dia tanya kita ni siapa, nak ambil apa kan. Sama juga konsep dia macam ni. Kita nak access database tu, kita gunakan SQL. SQL ni adalah Structured Query Language. So sekarang ni apa sebenarnya SQL ni? SQL ni adalah bahasa komputer yang memberikan pesanan atau arahan kepada database. Kita nak buat apa dengan database tu, kita guna SQL. Lepas tu, benda ni, SQL ni sangat mudah diurus kalau kita tahu macam mana nak guna. Dan dia sangat mudah untuk dipelajari. Mudah untuk dipelajari maksudnya bukan mudah macam kita semudah ABC tu nak belajar, bukan. Mudah ni maksudnya apa yang kita belajar tu kita senang nak faham. Sebab benda ni macam boleh dikatakan logik English lah. Macam kita baca syntax tu, kita dah tahu, dah boleh faham dah kita nak buat apa sebenarnya. Begitulah lebih kurang. Ok, lepas tu
Dia digunakan untuk mendapatkan atau memasukkan, keluarkan ataupun merubah data yang ada dalam database kita. Dalam file-file tu kita manually kita buat liquid paper ke apa, kita padamkan tulisan tu kan. Kalau untuk komputer ni, guna sistem ni, kita gunakan SQL untuk edit data dalam tu. Okey. Seterusnya, kegunaan dia. Kegunaan SQL ni, kenapa kita guna SQL, kenapa kita gunakan sistem ni? Kita nak create database baru. Pengkalan data ni database database baru dan memasukkan data baru. Okey. Seterusnya kita nak mengubah suai atau mengemaskini data-data yang sedia ada. Lepas tu kita nak padam, lepas tu cipta jadual baru. Jadual ni table lah. Contohnya kita nak masukkan table dalam sekolah tu, kita nak masukkan table guru kan. Guru, kita nak daftar dalam database tu. Kita boleh guna SQL. Lepas tu kita nak tetapkan kebenaran untuk table tu, prosedur, function dia. Maksudnya kalau kita table guru tu, siapa je yang boleh tengok, siapa je boleh tahu detail-detail diorang ni kan. Mana boleh kita share kat public macam tu je, sebab benda-benda itu adalah privacy. So kita kena set up benda-benda macam ni, siapa boleh access, siapa boleh edit, siapa boleh tengok data-data ni. Okay, aplikasi. Apa perbezaan kegunaan dengan aplikasi ni? Bukan sama ke? Aplikasi ni maksudnya cara penggunaan SQL tu untuk mencapai kegunaan kita tadi tu. Macam mana kita nak dapatkan penggunaan tu dengan aplikasi ni. So dia ada dua, Data Definition Language, DDL. Okey, dalam DDL ni sebenarnya untuk back-end database tu lah. Macam kita nak create table baru ke, nak alter table baru itu ke, ataupun kita nak buang table tu. Alter ni maksudnya, contoh kita create guru tu ada nama dengan sekolah mana yang dia mengajar kan. Kita bila guna alter ni, dia nak ubah kolom tu. Contohnya kita nak tambah kolom, macam sikit sangat kan, guru dengan sekolah je. Katakan kita nak tambah nombor telefon punya kolom, kita boleh guna alter. Okay. DDL ni lebih kepada di bahagian belakang lah database ni. Maksudnya kita nak create table tu macam mana, kita nak define table tu macam mana, kita guna DDL. Okay. So the next one, Data Manipulation Language ni, select, insert, update, delete adalah digunakan untuk manipulasi data. Itu sebab dipanggil Data Manipulation Language. Kita nak manipulasi data yang sedia ada dalam database tu macam mana? Kita nak select, kita nak tengok yang mana kan, kita guna select. Lepas tu insert, kita masuk data baru, update, kita edit, lepas tu kita buang data. Okay, itu kita guna Data Manipulation Language. Dalam DDL ada satu lagi tau, dia macam subtopik lah dalam DDL ni. Dia panggil DCL. DCL ni simple je, dia Data Control Language. Data Control ni maksudnya kita nak beri kebenaran untuk siapa ubah table tu, ataupun create table, ataupun drop table tu. Itu je DCL. Seterusnya, ini dia sistem pengurusan pengkalan data. Okey, SQL ni language tau. SQL ni language. So, bila dalam dunia sebenar nanti, dia ada macam-macam penggunaan dia. Ada guna Postgre, ada guna MySQL, ada guna Oracle, MongoDB, HyperSQL. Apa beza dia semua ni? Beza dia nanti untuk setiap satu sistem pengurusan pengkalan data ni, dia akan ada dia akan ada sintaks dia yang tersendiri. Maksudnya tak akan sama lah semua ni, semua lain-lain. Tapi basic dia, penggunaan dia adalah sama. Contoh macam select tu tak banyak beza pun, tapi bila kita tengok, kita tahu yang itu adalah select statement sebenarnya, walaupun lain. Macam tu lah. Okey, seterusnya soalan-soalan nanti yang ada tu saya akan jawab kemudian sebab saya nak pastikan korang semua boleh nampak flow dia, insyaAllah. Okay. Sekarang kita nak kenali sintaks SQL tu. Kita dah insyaAllah faham konsep kan. Kita tengok sintaks pula. Okey, saya bagi contoh. Kita nak cakap, buat bancian contoh. Kita nak tahu pasal keluarga tu. Okey, ada satu rumah ni, satu keluarga. Kita nak tengok siapa yang ada dalam keluarga tu. So kita gunakan select query. Query ni maksudnya statement ni lah. Yang satu tu, yang kita nampak satu ni, itulah panggil query. So kita guna select query.
Lepas tu kita select, dia akan tunjuk dalam database nanti, dia akan keluar detail macam ni. Nama, umur, Aizat, Angelina, Azim, umur semua tu kan. Lepas tu bancian kita dah tu, kita nak insert orang baru sebab family tu dapat anak baru, sebab rumah tangga bahagia dapat anak baru. Kita nak tambah lagi, nak update data tu lah, kiranya insert orang baru kan. Kita guna insert query ni, kita masukkan nama anak dia, Temah, umur 3 tahun. Faham kan? Kemudian cerita sedih pula, anak dia kena langgar yang lelaki tu. Umur tak panjang, kita terpaksalah buang pasal nama budak tu kan. So kita guna delete from keluarga where nama sama dengan Azim. So tinggallah bertiga, Aizat, Angelina dengan anak perempuan dia, Temah. Lepas tu kita kaji balik data tu, rupanya anak dia dah membesar. Kita dah kena update pula umur tu. So kita bukan tambah data baru, tapi kita nak update je yang data sedia ada ni. So kita guna update keluarga seumur 12, di mana nama Temah, namanya adalah Temah. So nanti dalam table tu dia akan automatic lah update Temah sama dengan 12. Begitu. Faham? Okay, insyaAllah boleh faham okay. Seterusnya, okay, mungkin ada soalan kan, dia macam nama umur ni macam simple sangat lah. Boleh ke kita nak ambil table lain, gabung dengan table kita ni, boleh dapat information yang lagi detail? Boleh. Inilah penggunaan dia. Select semua daripada keluarga, kita guna join. Join butiran keluarga nama, keluarga nama, butiran nama. Ini sintak dia, cara penggunaan dia. So nanti kalau nak tahu lebih lanjut macam mana nak tulis query ni, bolehlah kita di kemudian hari lah kita akan explain. Tapi hari ni kita nak bagi konsep dulu. So kita join dua table, kita akan dapat dia punya result macam tu. Nama, umur, tinggi dalam satu table. Tak payahlah kita tengok dalam banyak table kan, kita boleh refer ke table dia, kita lengkap semua ni. Itulah penggunaan dia, konsep dia. Tapi dalam dunia sebenar, dia takkan simple macam ni, mesti lagi complicated data dia. So saya bagi contoh, ini contoh data dia. Nampak complicated kan? Okay, dia ada order ID, customer, employee, order date, required date. Okay, ini satu table ni boleh jadi berkaitan dengan database lain, table lain. Maksudnya satu table ni berkait dengan table lain. Contoh, dia mesti berkait dengan customer, mesti berkait dengan employee. Kalau kita tengok sini, nampak tadi kita tak tahu detail employee kan. Kita tak tahu macam employee ni siapa, nama dia apa, dia punya ID ke apa kan. So kita guna tadi tu, kita boleh refer ke table employee ni, kita dah dapat semua maklumat. Customer pun sama, kita dapat semua maklumat customer. Faham? Maksudnya table ni mesti saling berkait. Tu maksudnya relational database. Relational database ni maksudnya setiap table tu mesti berkait antara satu sama lain. Order berkait dengan employee, employee berkait dengan customer. Macam tu lah. Okay, insyaAllah. Okay, seterusnya apa lagi yang SQL ni boleh buat? Dia boleh buat, contoh dia ada function dia. Kita nak kira berapa banyak data dalam tu, average, kita boleh buat operation macam total. Dalam banyak order tu kan, kita nak buat average harga berapa, lepas tu total harga, harga paling tinggi berapa, minimum berapa. Itu kita panggil aggregation. Lepas tu operators ni kita guna untuk selecting data lah. Macam contoh kita tambah tolak data tu ke, macam harga tu kita boleh tambah tolak. Lepas tu comparison pun kita boleh guna, macam lagi kurang daripada harga ke, boleh lagi kurang daripada harga ni ke, lebih daripada harga ni ke. Macam tu kita guna operators. Lepas tu lagi dua kita boleh buat wildcards ni. Kita guna sebab contoh lah kita nak cari data alamat. Alamat, contoh kita nak cari customer yang daripada Ceras. Takkan kita nak copy semua panjang tu kan. Alamat panjang tu kan, macam nombor jalan Kelang 2 ke apa kan, penuh lah, panjang query tu kan, tak cukup space. So kita boleh guna wildcards ni. Antara wildcards ni, yang percentage ni saya bagi contoh lah. Logo percentage ni bila kita guna, maksudnya adalah mengandungi. So bila kita letak tu, kita select customer
yang ada perkataan ceras. Bila kita cari customer yang ada perkataan ceras, semua daripada ceras akan keluar. Itu je, kita tulis tu je, tak payah tulis alamat panjang. Kita tulis percentage ceras. Query tu akan detect semua customer berceras. Mudah kan? So kalau kita tahu benda ni, memang kita boleh increase kita punya efficiency in coding lah, macam tu. Okay, yang terakhir adalah constraints. Constraints ni biasanya kita buat masa kita buat table tu. Kita nak set kunci utama ni siapa, macam siapa, kita identify table tu melalui siapa, ID ke, nama ke. Foreign key ni pula adalah primary key yang kita refer di table lain. Not null ni macam column tu tak boleh kosong. Default value maksudnya value tu ada value default. Kalau kita tak isi kan, contoh form tu kita tak isi, dia ada value default dia. Contoh kalau company tu dia kerja tu dia tak isi, dia tak isi kolom kerja tu, kerja apa, kita akan by default kita akan isi guru. Walaupun dia submit borang kosong, tapi kita akan isi kolom tu sebagai guru. Itu maksudnya default, by default. Okay, unique ni maksudnya contoh IC kan unique kan, berlainan kan, macam seorang tu mesti satu IC lain-lain kan. So kita gunakan unique ni supaya bila datang masuk dalam database, dia tak ada duplicate. Semua unique je, IC tu mesti satu je, untuk customer mesti satu je. Gitulah. Kalau check ni pula, kita boleh custom kita punya condition statement. Kita nak tengok, okay, orang ni masuk data, kalau condition ni betul baru masuk data tu, kalau tak boleh. Begitu. Okay, itu saja. Saya harap semua boleh faham. So saya akan baca soalan dulu lah. Kot-kot kalau ada soalan ke apa ke. Tengok orang komen ni. Okay. Sedih sangat cerita contoh ni. Ada jalan dia cerita sedih macam mana kan. Gitulah takdir orang kata kan. Kalau ada takdir kata gitu, redha je lah. Boleh ke guna SQL untuk big data? Soalan ni advance kat soalan ni. Okay, secara jujurnya apa yang saya tahu, SQL ni kita boleh guna untuk apa-apa saja yang berkaitan dengan data. Kita nak guna big data pun boleh rasanya. Big data ni dia macam analisis tau. Dia macam kita buat analisis based on data tu, tapi data dia lagi kompleks. Maksudnya kalau kita punya ilmu dalam SQL ni yang sangat advance, insya-Allah kita boleh buat untuk big data sekali SQL tu. Tapi mesti ada benda yang lagi yang boleh lagi mudah untuk digunakan untuk big data tu. Tapi SQL ni pun boleh digunakan untuk big data. Ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak faham boleh je tanya, tak ada masalah. InsyaAllah saya jawab. Ni boleh faham ke ni SQL ni? SQL dia simple je. Tengok je balik contoh cerita sedih tadi kan. Macam tu je. Ada soalan, ada beza ke SQL dengan NoSQL? SQL dengan NoSQL ni tak ada beza. Dia SQL ni adalah dia punya language dia. Lepas tu NoSQL ni adalah orang kata, boleh kata framework kot, macam yang menggunakan SQL. Dalam NoSQL tu ada SQL. Maksudnya SQL ni main, NoSQL ni benda yang gunakan SQL. Macam tu. Mana lagi best, Oracle ke MySQL? Kalau penggunaan framework database system ni, dia tak ada kata mana best. Dia macam ikut kebiasaan company tu lah. Kalau katanya company tu dah terbiasa dengan MySQL, boleh guna MySQL. Kalau guna Oracle, gunalah Oracle. Sebab kalau kita pergi mana-mana company, kita tanya dia pakai database apa, semuanya macam berbeza-beza. Ada yang pakai Oracle, ada yang pakai MySQL, ada yang pakai Postgre.
Begitu. So mana lagi best ni, maksudnya mengikut kesesuaian company lah. Ada soalan lagi? InsyaAllah lagi 5 minit macam tu. Sambil-sambil tu kami di Amtis ni ada sediakan khidmat training ataupun produk-produk lah. So bolehlah layari ke laman web kami amtis.com.my tu, ataupun pergi saja ke media sosial kami Amtis Solution, ataupun nak berminat nak tahu lagi pasal SQL ni, kita ada sediakan training juga untuk SQL. Macam kita nak asah lagi pemahaman kita pasal SQL kan, boleh contact kita orang. InsyaAllah kami akan entertain korang lah. Okay, nampaknya tak ada soalan lagi. Saya harap perkongsian saya pada hari ini berguna untuk semua, bermanfaat. Okay. Selamat berpuasa. Sekian sahaja daripada saya, Abdul Azim. Assalamualaikum dan terima kasih.